iaitu karangan daripada Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, ya. Okey, hari ini kita melihat kalau kitab saya, kitab Jawi, muka surat 56. Rumi muka surat berapa? Rumi muka surat berapa? Rumi. Ya, baik. Okey, alhamdulillah. Okey, hadis yang ke-19, ya. Okey, kita baca sama-sama, ikut saya, ya. Tak apa, tak buka suara pun tak apa, ya. Iaitu tajuknya pendakwah yang malang. Pendakwah ni orang yang mengajak atau mengajar orang berdakwah, ya. Pendakwah yang malang. Okey, kita baca matan hadis ini dulu. An Abi Zaidin, ikut sama-sama, ya. An Abi Zaidin Usamah bin Zaidin ibn Harisata radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru firraha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaquluna ya fulanu malaka alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Muttafaqun alaihi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh maksudnya Bukhari dan Muslim. Disebut muttafaqun alaihi itu maksudnya dua orang, Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya, ya. Artinya daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat nanti lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah, ya. Sehingga terkeluarlah isi perutnya. Kemudian lalu ia berpusing di tengah-tengah unggunan api neraka seperti berpusingnya seekor keldai di tempat penggilingan gandum, ya. Para penghuni neraka terkejut melihat kejadian ini, lalu mereka segera berhimpun di sekelilingnya sambil berkata kepadanya, hai fulan, mengapa engkau jadi begini? Bukankah dahulu sewaktu di dunia engkau suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan melarang mereka pada kemungkaran? Lalu orang itu menjawab, ya benar. Dahulunya saya suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya. Dan saya suka melarang orang lain daripada kemungkaran, tetapi saya sendiri yang melakukannya. Jadi apa yang kita faham daripada hadis ini, iaitu seorang lelaki ini maksudnya akan dibangunkan di hari kiamat nanti dalam keadaan dia maksudnya, ya, dilempar ke dalam api neraka, ya, sehingga terkeluar isi perutnya. Nauzubillah, Masya Allah, ya, takutnya azab neraka ni sampai terkeluar isi perut. Apa dalam perut kita tu, tali perut apa semua terkeluar. Kemudian lalu ia berpusing-pusing, dipusingkan di tengah unggunan api neraka. Ni api neraka, dia terpusing-pusing seperti berpusingnya seekor keldai di tempat penggilingan gandum. Dan dulu orang nak giling gandum tu, dia ada pengisar dah. Jadi keldai tu akan tarik pengisar tu, kisar lah, ya, gandum macam tu lah terpusing dia, ya. Jadi para penghuni neraka yang lain terkejut, lalu berkata pada dia, ya, iaitu hai fulan. Hai fulan tu sebut nama dia lah. Kalau dia Ali, hai Ali, ya. Kalau dia perempuan, hai Ruqyah, ya. Mengapa engkau jadi begini? Kenapa kamu jadi
adakah dahulu sewaktu di dunia engkau suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan? Masa waktu kamu duduk di dunia lu, suka suruh orang buat kebaikan dan melarang mereka pada kemungkaran. Larang orang buat kemungkaran, ya. Lalu orang itu menjawab, orang yang kena siksa tadi, ya benar, betul, dia kata. Dahulunya saya suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Waktu saya hidup di dunia dulu, saya suka suruh orang buat baik. Suruh orang sembahyang awal waktu, suruh orang tutup aurat dengan sempurna, suruh orang suka menuntut ilmu. Tetapi saya tidak melakukannya. Inilah bahasa kita kata apa? Cakap tak serupa bikin. Cakap aja tapi tak buat. Gitulah maksudnya, ya. Dia pandai cakap tapi tak buat. Ajak orang buat baik tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Dan saya suka melarang orang lain daripada kemungkaran. Dia selalu larang orang jangan buat kemungkaran, benda-benda yang boleh mendatangkan marah Allah, tetapi saya sendiri melakukannya. Ni kita takut, na'udzubillah, ya. Kita pandai ajak orang buat baik tapi kita sendiri tak buat baik. Itulah maksudnya dalam apa yang nak dibentangkan ataupun nak dihuraikan dalam hadis yang ke-19 ini, ya. Okey, kita baca dia punya keterangan hadis dan sambil-sambil itu saya akan terangkan, ya. Hadis di atas mengandungi amaran keras kepada orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Jadi hadis ni dia larang kita. Kita duk suruh orang buat baik tapi kita sendiri tak buat baik. Tu kata cakap tak serupa bikin. Cakap pandai tapi tak mau buat pun, tak buat pun, ya. Jadi hadis ni dia larang kita. Jangan suruh orang buat baik tapi sendiri kita tak buat baik. Sedang dia sendiri tidak melakukannya. Ajak orang buat baik, ajak orang pergi masjid, ajak orang sembahyang jemaah dan sebagainya, tapi diri kita sendiri ataupun tukang cakap tu ataupun pendakwah tu tidak melakukannya. Dan juga dia suka melarang orang lain daripada kemungkaran. Dia larang orang, jangan mengumpat, jangan memfitnah, jangan mengadu domba, jangan busuk hati, ya. Jadi dia juga dia suka melarang orang lain daripada kemungkaran sedangkan dia sendiri melakukannya. Na'udzubillah min zalika. Orang ni teruk balasan dia pada hari akhirat nanti. Sebab dia tahu hukum hakam tapi dia buat. Dia ajak orang buat baik, dia sendiri tak buat, ya. Dia ajak orang berzikir, bertaubat dan sebagainya, tapi kadang dia sendiri tak taubat. Na'udzubillah, ya. Dia larang orang daripada melakukan maksiat, dia sendiri yang melakukan maksiat. Na'udzubillah, ya. Oleh itu hendaklah para pendakwah mendahulukan mendakwah diri mereka sendiri. Sebelum kita dakwah orang, sebelum ajak orang ke arah kebaikan, kita betulkan dulu pada diri kita. Masuklah rumah tangga kita, anak-anak kita. Ajak orang tutup aurat, tengok keluarga kita macam mana. Kalau anak kita pun tak tutup aurat, kata apa tu guru tu? Ajak orang tutup aurat tapi anak menantu dia tak tutup aurat. Jadi contoh, kita mencontohi dulu diri kita, ya, dalam melakukan kebaikan tadi sebelum mengajak orang lain buat baik. Oleh itu hendaklah para pendakwah mendahulukan mendakwah diri mereka sendiri sebelum mengajak orang lain. Sebelum ajak orang lain, perbetulkan diri kita dulu. Apa yang tak betul? Ya, ajak orang tutup aurat dengan sempurna. Kita tutup aurat dengan sempurna dulu. Dengan cara macam mana? Kalau orang perempuan kena pakai stocking kaki, stocking tangan. Kalau baju dia tu tangan luas. Kalau baju tangan cekak, insya-Allah tak apalah, ya. Jadi betulkan diri kita dulu sebelum kita nak betulkan orang lain. Kalau pendakwah itu sendiri telah mengamalkan kebaikan yang didakwahkannya, kita kalau pendakwah tu dia buat baik dulu, dia buat apa yang dia ajak orang buat kebaikan tadi, tentunya orang lain akan mudah untuk mengikutinya. Ajak orang jom pergi sembahyang jemaah, tengok kat masjid dia dah ada. Orang oi alhamdulillah. Sebab apa? Dia cakap dan dia pun buat. Tapi kalau ajak orang sembahyang jemaah, jom pergi masjid, jom pergi surau dan sebagainya, tiba-tiba dia tidur di rumah. Itu tak betul. Ya. Jadi sebelum mengajak orang lain, kita betulkan diri sendiri dulu, buat
untuk diri kita sendiri dulu. Untuk orang lain ikut contoh, ya. Jadi dia kata tentunya orang lain akan mudah untuk mengikutinya. Kalau dia buat kebaikan tu pada diri dia dulu, barulah orang akan ikut. Dan mereka dengan mudah percaya bahawa apa yang diucapkannya itu adalah suatu perkara yang baik. Kalau dia mencontohi dalam diri dia, dalam keluarga dia dulu, kemudian baru dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, barulah orang hormat dia, ya. Tetapi kalau pendakwah itu sendiri belum melakukan apa yang dikatakannya, ni kalau contoh dia cakapnya tapi dia tak buat, ya. Ajak orang sembahyang awal waktu, tiba-tiba dia yang sembahyang hujung waktu, melewat-lewatkan waktu, ya. Tu kita takut, ya. Sembahyang ni kalau kita lewat-lewatkan, Masya Allah, ya. Sebab apa kita takut? Kerana pahala sembahyang ni akan dibawa naik menghadap Allah hingga ke langit yang ketujuh, ya. Langit ketujuh ke atas. Bayangkanlah, kita sembahyang contohnya seorang diri. Sembahyang seorang diri bukan berjemaah ni contohnya. Pahala sembahyang seorang diri maksudnya satu ya pahala. Satu. Tapi kalau sembahyang berjemaah pahala dia 27 kali ganda. 27. Ya. Yang disebut dalam hadis 27. Tapi kalau sembahyang seorang, satu pahala. Tetapi bila sembahyang di hujung waktu, pahala yang satu tadi, kalau dia buat, contoh sembahyang seorang diri di hujung waktu, dekat-dekat nak habis waktu asar, nak masuk maghrib dah ni. Dah 6.55, dekat pukul 7 petang baru nak sembahyang asar. Masya Allah. Waktu asar tadi dia buat apa? Waktu asar ni lah waktu yang kita lalai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah nak berlaku kiamat ni berlaku pada waktu asar. Sebab waktu asar ni dia kata kita dalam keadaan lalai. Kalau dululah sebelum ada pandemik COVID-19 ni, waktu asar ni orang nak pergi pasar malam. Waktu asar ni lah orang nak buat goreng pisang. Kalau si isteri-isteri di rumah dah ada goreng pisang, nak minum dengan apa pula, kopi panas ke, teh tarik ke, nampak tu plan kita tu. Jadi waktu petang ni juga orang nak pergi ke taman bunga, nak beriadah ke, nak bersiar-siar. Waktu asar ni waktu yang kita maksud banyak lalai. Sebab tu nak berlaku kiamat, dia akan berlaku kiamat tu pada hari Jumaat, waktunya waktu asar. Tapi tak tahu Jumaat tu Jumaat bila tak tahu. Sebab Allah Ta'ala sembunyikan rahsia. Ini Jumaat ni. Tapi mudah-mudahan tak berlaku kiamat lagi lah. Sebab matahari masih terbit di sebelah timur, ya. Alhamdulillah, bangun hari ni pun okey lagi, alhamdulillah, ya. Jadi pahala sembahyang ni bila kita sembahyang hujung waktu, ya. Dia kalau kata tadi sembahyang seorang diri pahala dia satu, ya. Bila pahala satu ni sembahyang hujung waktu, sembahyang pula dalam keadaan dah sembahyang hujung waktu, tahu sajalah kalau kabur, ya. Bacaan dia pun tak berapa sempurna dengan baik, baca pun tak ikut dah tajwid dengan sebenarnya, maka dipotong lagi pahala yang satu tadi. Kalau satu tadi potong, tinggal setengah. Bayangkan, pahala tinggal setengah lah. Bila dah tinggal setengah, dibawa. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam kanan, bagi salam kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam kiri. Maka malaikat datang, ditugaskan satu malaikat datang mengambil pahala sembahyang kita. Ambil ibarat macam kalau kita bawa dulang tu, lapik dulang dengan kain, ambil pahala sembahyang bubuh atas dulang tadi yang dilapik dengan kain tadi, kemudian dibawa naik ke langit sampai langit pertama. Bila sampai langit pertama, malaikat di langit pertama akan bersuara, bau apakah yang sangat busuk ini? Malaikat akan bertanya kepada malaikat yang di langit sana, bertanya kepada malaikat yang sedang membawa pahala sembahyang kita tadi. Maka malaikat yang sedang bawa pahala sembahyang tadi bagi tahu, inilah pahala sembahyang
si fulan. Sebut nama kita lah. Kalau nama saya tu Maria, inilah pahala sembahyang Maria. Malaikat yang di langit pertama tadi picit hidung, busuk tu maksud pahala sembahyang dia tadi, maksud tak bagus lah. Cepat bawa naik terus, jangan lama-lama, cepat. Maka malaikat tu bawa pula naik langit kedua. Sampai langit kedua, para malaikat di langit kedua semua tanya, bau apakah ni yang paling busuk? Masya Allah, na'udzubillah. Maka malaikat tu pun jawab, inilah pahala sembahyang si fulan. Maka para malaikat yang di langit kedua kata, bawa naik cepat, tak tahan kami berbusuk, cepat pergi. Bawa pula pahala sembahyang tadi, malaikat dibawa naik ke langit ketiga. Sampai langit ketiga pun malaikat di sana semuanya bersuara, bau apakah ini yang sangat busuk? Masya Allah. Ke langit ketiga maka sampai langit keempat semua begitu, malaikat semua maksudnya marah ataupun tak suka pada bau pahala sembahyang orang tersebut. Dia suruh bawa naik cepat ke atas. Sampailah langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh. Masya Allah, pahala sembahyang tadi dibawa. Dipotong lagi pahala tadi. Yang kata satu tadi tinggal setengah tadi potong lagi sampai langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit ketujuh. Tinggal apa lah puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Bayangkanlah, itulah pahala sembahyang kita kalau kita buat main-main. Kita buat lewat waktu, buat dengan tak sempurna. Jadi sampai langit yang ketujuh, maka digulung-gulung balik pahala sembahyang tadi, lalu dicampak balik ke muka Tuan empunya diri tadi. Na'udzubillah. Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimat sekalian yang saya hormati. Jadi kita sebaik-baiknya solat tu solat berjemaah yang terbaik. Karena pahala dia 27 kali ganda. Banyak. Kalau potong masih ada lagi. Tapi kalau pahala tu satu, dipotong tinggal berapa lagi? Masya-Allah. Masya-Allah. Kita sendirilah menilai. Daripada satu potong tinggal berapa? Allahu Akbar. Ya. Jadi sebab itulah perlunya kita solat di awal waktu, dibuat dengan berjemaah, buat dalam keadaan yang baik, dengan wuduk yang sempurna. Ambil wuduk tu selalu saya sebut kepada anak murid pada sekolah, di sekolah supaya ambil wuduk, basuh dengan sempurna. Kalau tangan basuh tangan sampai ke siku, hak siku tu lepaskan, lebihkan sikit. Buat dengan cermat. Sapu tangan yang satu lagi kita sapu. Jangan buat macam tu tak mau. Ambil wuduk, kita disunatkan naik ke atas. Kalau basuh tangan, cakap naik ke atas. Ada orang basuh tangan macam ni. Macam tu tak dapat pahala sunat. Sebab Nabi ambil wuduk, cakap naik ke atas. Barulah air tadi turun kat siku tadi, meleleh sampai sini, kita sapu pula, sempurna wuduk. Jadi mudah-mudahan kita boleh buat ibadah tadi dengan ambil wuduk. Kalau ke solat tadi, ambil wuduk dengan sempurna, sembahyang awal waktu, sembahyang dalam keadaan berjemaah, bacaan kita baca dengan cermat, ya. InsyaAllah mudah-mudahan pahala sembahyang kita dapat markah yang terbaiklah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bayangkanlah ya, kalau kita sembahyang Allahu Akbar. Kadang-kadang sembahyang ni rasa macam tak berapa penting. Sebenarnya sembahyang ni kita kena buat cermat. Dia kata kita selama ni kita duduk sembahyang kita baca Fatihah. Baca surah Fatihah, kita baca secara membisik. Bismillah. Sebenarnya kita tengok dalam rukun sembahyang, membaca surah Fatihah, bukannya membisik surah Fatihah. Bayangkanlah umur kita. Saya pun umur saya yang dulu-dulu lah, masa tak berapa faham lagi tu. Baca Fatihah ni membisik. Membisik tu tak bunyi. Macam tu. Dia sebenarnya membaca surah Fatihah tu, baca mesti bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak telinga kita sendiri dengar.
Ni bisik. Dia tak tulis situ rukun sembahyang. Membaca surah Fatihah ataupun dia tak tulis membisik surah Fatihah. Dia tulis membaca. Membaca ni mesti bunyi. Cuba kita suruh budak baca. Baca buku ni Ustaz. Apa nak dengar? Mesti kena bunyi. Tapi mana tak ada. Ya. Tu pun kita kena betulkan. Banyaklah kita bertaubat pada Allah. Ya Allah, dulu aku sembahyang tapi Fatihah aku baca cara bisik. Ya Allah, sekarang aku faham sikit, aku pergi pengajian-pengajian, ampun dosa aku, terimalah ibadah aku tu. Sebab apa masa tu aku tak faham. Kita berkata pada Allah Ta'ala ya. Jadi dia kata tadi, orang tadi maksudnya kalau dia pendakwah tadi, dia dah cakap ajak orang buat kebaikan, dia sendiri kena mulakan dulu pada diri dia, keluarga dia yang kebaikan tadi. Barulah orang lain mencontohi ya. Kalau dia larang orang daripada kejahatan, maksudnya jangan, maksudnya tadi kata contohnya jangan mengumpat, jangan mengadu domba, jangan bergaduh, jangan bermusuhan. Dia kena mula dengan diri dia dulu dan keluarga dia dulu. Berbaik-baik dengan semua orang. Kita ni dalam hidup ya tuan-tuan dan perempuan, kalau kita berbaik dengan semua orang seronok ya, betul kan? Kita pergi tempat ni jumpa kawan ramai, alhamdulillah. Pergi ke sini jumpa lagi kawan ya, seronok sangat alhamdulillah. Tapi kalau kita bermusuh-musuhan habislah ya. Bermusuh-musuhan habislah, tak ada apa kebaikan, dosa lagi dapat. Bila kawan baik ni Masya Allah, jumpa kat mana ke Allah, main musim buah ni pun dia teringat kat kita. Kita ustazah, pokok rambutan saya berlebat buah. Saya dah lah pengajian pun di Masjid Surau dah tak boleh lagi. Kami hantar lah mama. Rezeki alhamdulillah, contoh dah. Sebab kita berkawan tadi. Kawan kata kerana Allah. Kita bersahabat kerana Allah ya. Jadi kita dapat pahala. Sebab apa? Kita berbaik mengeratkan lagi silaturahim. Begitu juga dalam keluarga ya. Mengeratkan silaturahim tu maksudnya Nabi suka ya. Jadi dia kata bila orang tadi dia mengajak orang buat baik, dia pun kena buat baik. Kalau dia melarang orang daripada kejahatan, dia dulu kena jauhi perbuatan-perbuatan larangan Allah tadi ya. Jadi tentulah orang lain akan meragui. Kalau dia sendiri ajak orang buat baik, tiba-tiba dia tak buat baik, tentulah orang lain akan meragui kebenaran apa yang diperkatakannya. Orang kata apa? Tadi ajak orang tutup aurat, tiba-tiba jumpa tengok dia tutup aurat tak sempurna. Kalau kita orang perempuan lah, kata contoh dia kata seorang ustazah, dia suruh tutup aurat dengan sempurna. Tiba-tiba kita jumpa dia dekat ikan, tengok dia sendiri pun tak pakai stocking, tutup aurat tak sempurna. Kita pun ini cakap ajak tutup aurat, tapi dia sendiri pun tak sempurna tutup aurat ya. Okey. Jadi orang meragui kata kebenaran apa yang diperkatakannya dan mereka tertanya-tanya. Orang ramai tertanya-tanya. Kalau sebenarnya baik apa yang disuruhnya itu, tentu dia sendiri yang terlebih dahulu melakukannya. Kalau dia suruh kita buat baik, kenapa dia tak buat? Suruh kita tak. Jadi maksudnya kena mulai dulu dengan orang yang mengajar dulu. Ngajak orang. Jom pergi berjamaah. Tiba-tiba dia yang tak pergi. Sampai masjid, sampai surau, tengok muka dia tak ada. Kecuali lah kalau hari itu dia sakit. Ya. Jadi kita bila cakap kena buat ya. Tambah lagi kita mengajak orang atau mengajar orang ya. Kalau sebenarnya baik apa yang disuruhnya itu, tentu dia sendiri yang terlebih dahulu melakukannya. Begitu pula halnya dengan kemungkaran yang dilarangnya. Dia larang kemungkaran, dia sendiri pun jangan buat. Tapi kalau dia buat, itu yang disebut cakap tak serupa bikin. Cakap dia pandai, buat tak ya. Kalau dia sendiri telah melakukan kemungkaran tersebut, tentunya orang tidak akan mengendahkan tegurannya
Bahkan tindakannya itu telah menjadi hujah kepada orang-orang fasik untuk terus mereka berada dalam kemungkaran tersebut. Apa maksud fasik? Ini pun dalam bab tauhid, ya. Bab tauhid dia ada maksud disebut mukmin. Kalau lelaki yang beriman ni yang taat pada perintah Allah disebut mukmin. Kalau perempuan yang taat pada perintah Allah yang baik disebut mukminah. Mukmin, mukminah. Muslimin, muslimat. Itu orang perempuan Islam, ya. Lelaki yang muslimin, ya. Okey. Kalau disebut fasik, okey, tadi mukmin adalah orang lelaki yang beriman. Yang ikut perintah Allah. Yang baiklah maksudnya, ya. Kalau mukminah, perempuan yang beriman, yang ikut perintah Allah yang baik. Lagi kalau munafik, dia ada istilah yang munafik. Munafik ni maksudnya sifat yang tidak baik, ya. Ada 4 tanda pada diri seseorang tu yang menunjukkan dia tu munafik, ya. Tapi kalau kata salah satu ada pada diri dia pun dah disebut munafik. Na'udzubillah. Munafik ni maksudnya dia ada masalah pada iman. Dia tidak beriman dengan sebenar-benar. Ada problem pada iman. Ya. Apa 4 tanda munafik tadi? Apabila bercakap dia bohong. Kalau ada pada diri kita lah, bila bercakap ya bohong, ada cakap bohong. Jaga tu. Jauhkan, ya, buang semua tu. Lebih-lebih lagi kita ada sambut ma'al hijrah, berazam baru, iaitu nak buang sifat-sifat yang tak baik, nak isi dengan sifat-sifat mahmudah, terpuji pada diri kita, hati kita, ya. Jadi kata sifat munafik tu apabila bercakap dia bohong, apabila berjanji dia mungkir. Ajak orang, oi, jom kita pergi kuliah hari ni, tiba-tiba dia tak pergi. Jadi mungkin, tapi kecuali lah dia ada hal-hal tertentu. Kalau tak ada hal tertentu, dia mungkin janji. Mungkin janji itu juga menyebabkan, menunjukkan seseorang tu munafik. Lagi apabila bercakap dia bohong, apabila berjanji dia mungkir. Yang ketiganya, apabila diberi amanah dia khianat. Dia amanah ke tu, orang bagi dia jawatan ke apa, tiba-tiba dia tak buat kerja apa. Jawatan ambil tapi kerja tak buat. Tu maksudnya. Ataupun kita sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang ibu mendidik anak-anak, jaga rumah tangga. Tiba-tiba kita buat tak tahu, tak payah masak, tak payah semua. Kita buat tak ambil hal. Tu tak amanah nama dia, ya. Okey, yang keempatnya tanda-tanda munafik iaitu apabila bertengkar melampaui batas. Apabila bertengkar dia nak menang. Walaupun dia salah, dia nak menang juga. Munafiknya tu. Jadi antara 4 sifat tadi kalau ada pada diri kita, jauhkanlah. Ada salah satu pun, maksudnya kita kena buang sikap macam tu, ya. Jadi tu munafik. Tadi mukmin, munafik, sekarang fasik. Fasik tu apa maksudnya? Fasik tu orang tu dia Islam. Dia maksudnya beriman lah, tetapi dia buat sesuatu perintah Allah ikut atas kehendak dia. Contohnya sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dia kata berat sehari semalam 5 waktu. Aku nak buat 2 waktu, 2 waktu sehari semalam. Dia ikut selesa dia. Itu disebut fasik. Fasik ni dia buat perintah Allah ikut sedap hati dia, ikut hendak dia, bukan ikut perintah Allah tadi. Tutup aurat pun, kalau pergi jalan pakai tudung, duduk rumah nak siram bunga depan rumah, nak nyapu depan rumah tak payah pakai tudung. Tu fasik tu. Sebab apa? Kita pakai tudung tutup aurat bila kita maksudnya ada lelaki ajnabi lain nampak kita. Kalau kita depan rumah tu orang lalu lalang kan, aurat lah, kena tutup aurat dengan sempurna. Pakailah tudung, nak sapu sampah ke, nak siram bunga ke, ya, pakai tudung dengan sempurna.
Ni pergi kedai, pergi keluar-keluar tu pakai tudung elok, cantik apa semua bagus. Sampai rumah, campak tu. Lepas tu keluar depan rumah, buat sanggui macam orang Lampentang. Masya Allah. Dulu saya pernah lah mengajar kat kampung. Kami sembahyang asar berjemaah. Tiba-tiba adalah beberapa orang muslimat tu dia tak sembahyang berjemaah, dia balik rumah dia. Bila time saya balik, saya lalu jumpa dah depan rumah. Sedang buat apa? Sapu sampah, siram bunga, tapi tak boleh duduk. Buat tocang lagi. Buat sanggui lagi atas ni. Nampak saya, dia tegur saya. Assalamualaikum Ustazah. Saya pun tengok 2 kali, tak kenal siapa dia. Rupanya orang yang pergi pengajian tadi lah. Sampai rumah rupanya dia buka tudung dia habis. Depan rumah, sempoi dia keluar. Jadi dia tak faham lagi bahawa tutup aurat tu bila kita maksudnya dilihat oleh lelaki yang bukan mahram tu kena tutup dah. Dia duduk depan rumah tu, orang lalu lalang nampak. Orang dalam rumah tu lain lah ya. Ataupun orang datang rumah kita. Adik ipar lelaki kita perempuan kan. Kena tutup aurat lah ya. Jangan kita tak tutup aurat kata ni keluarga. Memanglah keluarga, tapi dari segi hukum kita berdosa tak tutup aurat tadi ya. Okey. Jadi dia kata kalaulah pendakwah tadi dia tidak melakukan apa yang dia ajar orang tadi, suruh orang buat baik tadi, dan dia juga tidak meninggalkan apa yang dia larang orang tadi, dia kata jadi dia kata tentu orang tidak akan mengindahkan tegurannya, bahkan tindakannya itu telah menjadi hujah kepada orang-orang fasik untuk terus mereka berada dalam kemungkaran tersebut. Kalau macam tu lah pendakwah begitu, maka orang-orang fasik pun tak payahlah aku pun nak pergi sembahyang berjemaah. Datuk guru tu pun tak pergi, ustaz tu pun tak pergi, ustazah tu pun tak pergi. Habislah. Ya. Mereka akan terus berada dalam kemungkaran tersebut. Sebab tak boleh mencontohi. Kita tak tunjuk contoh yang baik. Bimbang tuan-tuan dan perempuan. Ya. Kalau kami sebagai guru-guru agama yang bahagian dakwah yang bimbang. Sebab apa? Sebab kita ajak orang buat baik, takut kita kena buat baik dululah. Kita ajak orang tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran, kita pun kena tinggalkan. Ya, takut nanti kita jadi macam ni siksaannya tadi ya. Dimasukkan dalam neraka, nauzubillah ya. Pendakwah yang seperti ini dapat memberikan kesan yang sangat buruk kepada dakwah. Pendakwah yang pandai cakap dia ni tapi tak buat, dia memberi kesan buruk ya. Dan dapat menjadi penghalang kepada kemarahan perjalanan dakwah itu sendiri. Jadi dakwah dia tak berjaya lah. Bila orang tengok Allah, dia ajak kita pergi masjid, tiba-tiba waktu maghrib ustaz tu duduk di kedai kopi lagi. Tak betul kan? Dulu lah, sekarang tak boleh dah. Nak minum-minum di kedai. Ya. Maka dari kerana itu amat berat pula siksaan yang akan dikenakan ke atas dirinya sebagai balasan yang setimpal dengan tindakannya yang merugikan itu. Ajak orang dia menuntut ilmu. Bila ada tok guru datang, alim ulama datang ke Masjid Surau, kita pun kena turun pergi. Kena menuntut ilmu, kena mendengar ilmu ya. Jangan kita cakap je menuntut ilmu tapi kita sendiri tak mau menuntut ilmu. Pendakwah tu sendiri tak mau menuntut ilmu. Ilmu ni kita tuntut ilmu sampai ke liang lahat. Maksud tak habis-habis sampai kita mati akhirnya. Ilmu tu tak habis lagi kita belajar. Kita yang mati ya. Jadi kita walaupun dia tu contoh dia ilmu dia banyak, belajar sampai merata-rata dan sebagainya, faham semua bahasa Arab apa semua, tapi dia wajib untuk ilmu juga ya. Jadi untuk hari ini hadis kita pendek. Jadi masa kita panjang lagi, jadi saya bawa bab menuntut ilmu. Sambungan ni. Kalau pendakwah tadi ajak orang, jom menuntut ilmu. Cintakan ilmu, dahagakan ilmu, maka dia pun kena menuntut ilmu. Jangan kata cukup dah, dulu aku dah belajar sekolah Arab, sekolah pondok cukup dah. Tak cukup.
Banyak lagi ilmu kita tak faham. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa tak kasih, tak suka pada ilmu, tak ada kebajikan padanya. Tak suka. Ya. Ada setengah tempat ya. Kita tengok surau dia macam hidup dengan tak hidup. Ini zaman sebelum datang Covid ni. Tanyalah kepada ketua dia tu, siapa ketua ni? Dia beritahulah ketua saya sekian-sekian ni, hak perempuan ni, hak lelaki. Kenapa tak buat majlis ilmu? Dia kata apa tak boleh buat majlis ilmu saja. Sebab apa bila buat majlis ilmu, orang asyik mengkritik. Kata, oh panggil penceramah ni tak bagus. Kita panggil penceramah lain pula, ini pun tak bagus, no tak bagus. Asyik nak apa? Menjatuhkan. Akhirnya tak buat langsung majlis ilmu di surau tersebut, langsung tutup sengat. Jadi kata Imam Syafi'i, orang yang tak kasih pada ilmu tu tak ada kebaikan. Kita bila orang nak buat majlis ilmu, kita kena sokong, kita kena bagi semangat, kita kena tolong. Apa saya boleh tolong? Dengan pertolongan kita tadi menunjukkan kita cinta, suka kepada ilmu. Ya. Tengok orang datang masjid, datang surau ramai-ramai, kita pun rasa seronok. Oh, alhamdulillah. Ni tengok orang datang surau, datang masjid ramai-ramai, ada pengajian, kita rasa meluat. Tu dia kata tak ada kebajikan pada orang tu, tak ada baik. Orang tu tak baik lah. Tengok orang datang untuk ilmu ramai-ramai, dia tak suka. Tu maksud tak ada kebajikan, kata Imam Syafi'i. Orang jenis tu dia kata jangan kawan dengan dia. Dia tak bagi bertaulan, tak bagi berkawan. Tak sebab baik dengan dia. Sebab dia tak suka pada ilmu. Kawan sikit-sikit dia, takat bagi salam, assalamualaikum, nampak dia sudah. Jangan pergi baik dengan dia, sampai peluk tengkok dia, pergi rumah dia, seronok-seronok, suka-suka dengan dia, sedangkan dia bukan orang baik. Dia tak boleh kawan orang macam tu. Ya, sebab apa? Tak bawa kebaikan. Ya. Jadi dia kata lagi, ilmu menghidupkan hati. Ilmu ni bagi terang hati kita. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca ini ya. Hadis Nabi kata apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maksudnya tuntut ilmu itu wajib, iaitu fardu. Macam sembahyang fardu tu atas setiap muslim, perempuan dan juga lelaki. Perempuan wajib untuk ilmu, lelaki pun wajib untuk ilmu. Untuk ilmu kita tengoklah. Datang COVID-19 ni kita dibenarkan pengajian kalau di masjid surau buat waktu antara maghrib nak ke isyak. Lebih kurang 30 minit. Masjid surau dia akan panggil lah tuan-tuan guru mana, selalu orang lelaki lah ngajak malam kan. Orang perempuan tu yang buat Google Meet tu, ustazah-ustazah tak boleh ngajak malam. Biasalah. Ya. Jadi bila dah dijemput tuan guru tadi datang mengajar, jadi kita ni pergi mendengar ilmu tadi. Tak kira lah ustaz mana pun pergi. Jangan kita pandai pula mengkritik, kata ustaz ni tak bagus, hak ni tak bagus, hak ni bagus, membanding-banding tak boleh. Sebab guru-guru tu semuanya dia ada kelebihan dia tersendiri. Seorang ni lebih bahagiannya, seorang ni kurang bahagiannya. Dia ada kurang lebih tu maksudnya biasalah, kita manusia biasa ya. Jangan kita mengkritik dia. Kita terima ilmu yang dia bagi ya. Jadi dia kata untuk ilmu tu wajib, mesti. Kena suka untuk ilmu macam kita buat Google Meet ni, alam maya ni. Orang yang suka untuk ilmu tengok, dia mau ikuti. Tapi orang yang ada masalah lain-lain itu lain lah. Tapi kadang-kadang yang tak suka tu tak mau lah, malah. Pada masa belum ada Covid dulu ada orang buat komplain kat saya. Salah buat apa lah pergi ngajar-ngajar. Saya pun malas pergi surau masjid. Sebab apa dia kata? Buat sakit pinggang lah duduk lama-lama. Dia dengar tok guru ngajak buat sakit pinggang. Masya Allah. Sebenarnya kita berada dalam halaqah ilmu tu, kita dipayung oleh para malaikat. Duduk dalam keberkatan Allah Subhanahu Taala. Kalau kita mati dalam belajar ilmu, mati syahid dalam untuk ilmu. Ini takut mati ketika pergi pasar malam. Pergi pasar malam pun tak ada sekarang. Ya. Biarlah kita mati dalam keadaan sedang untuk ilmu,
sedang solat, sedang dalam keadaan berwudu, ya, sedang membaca Quran, dalam yang keadaan yang baik tadi, baru mati husnul khatimah. Tapi kalau mati dalam keadaan yang kita maksudnya tadi kalau kata mati di pasar malam, tak ada apa lah. Tapi kalau mati dalam baca ilmu, hebat. Orang akan bercakap tak ada habis. Orang kata dia tu mati, ya Allah, dalam baca ilmu bagus sungguh. Kita bukan nak pujian manusia, tapi benda betul, ya. Tapi kalau mati ketika tengah pergi pasar malam beli petai, beli apa-apa tu, dia mati kat pasar malam, ya. Jadi kita nak biarlah kita mati dalam keadaan yang nampak baik, ya. Ilmu itu kemuliaan dan jahil itu keji. Ilmu tu mulia. Sebab tu kena betul ilmu. Orang yang berilmu cara cakap dia macam mana? Jaga, sopan. Tapi orang tak ada ilmu, macam mana cara cakapnya? Ikut suka dia lah. Dia nak hantam orang ke, nak kata orang ke, nak kasar ke, orang sakit hati ke. Jadi kita ada beza tu, ya. Ilmu itu kemuliaan dan jahil itu keji. Jahil tu tak tahu. Ada orang kadang tanya pasal apa tak semayang. Kita pun nak semayang, aku tak tahu nak baca apa, nak semayang tak tahu. Bila tak tahu tu kena belajar. Jangan tak tahu duduk dalam keadaan tak tahu sampai mati. Jadi kalau bila tak tahu, carilah seorang yang tahu. Tolong ajarkan saya. Alhamdulillah, ya. Kemudian kata ilmu Imam Ghazali rahimahullah taala, Imam Ghazali kata, ya, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Artinya ilmu dengan tiada amal itu gila. Orang tu untuk ilmu banyak. Dia pandailah ilmu agama ni. Belajar apa kalau ilmu agama ni, tanyalah hukum hakam apa semua pandai. Tapi dia tak amal, Tentu dia seorang guru agama, tapi tak semayang kata, tapi tak biasalah berlaku, ya. Dia kata ilmu dengan tiada amal itu gila. Banyak ilmu tapi tak buat, gila. Pandai hukum hakam, pandai cakap, pandai semua, tiba-tiba mayang pun ujung-ujung waktu. Mayang pun maksudnya kadang-kadang terlepas waktu. Subuh tidur sampailah 7:30 baru bangun. Itu sebut subuh gajah. Hari-hari semayang subuh gajah. Lama-lama dia pun jadi gajah. Janganlah kita asyik nak semayang subuh gajah. Lepas waktu tu kalau bahasa kami orang utara punya subuh gajah. Subuh gajah tu dah matahari dah naik lah, baru nak semayang subuh. Tapi niat qada lah. Sebab apa? Dah terlepas waktu. Dia kata ilmu dengan tiada amal itu gila. Gila nak banyak ilmu tapi mayang subuh gajah. Itu nama dia gila. Kecuali aja letih dia datang mana-mana, pergi mengajar jauh perjalanan dia, balik dia letih sangat tertidur terus. Itu tak apa. Tapi kalau sengaja tak boleh, ya. Jadi ilmu dengan tiada amal itu disebut gila, dan amal dengan tiada ilmu itu tak sah. Nak semayang tak belajar langsung, macam mana lah nak angkat takbir, nak baca apa, nak rukuk macam mana, apa semua tak tahu. Dia kata beramal dengan tanpa ada ilmu itu tak sah. Allah Ta'ala tak terima. Lepas tu kita kena belajar. Dah tahu dah tentang sembahyang ni, belajar lagi. Tok guru datang ajar bab solat dia tak dengar. Yang kata ayah aku dah pandai dah lah. Dengar. Lagi dah pandai dah, akan lebih pandai. Kalau tak pandai, akan jadi pandai. Jangan belagak dah lah bab sembahyang tak larat dah dengar. Terus selalu sembahyang pandai lah. Jangan. Sebab apa? Penambahan ilmu daripada penyampaian guru tadi kadang-kadang boleh kita faham dengan lebih mendalam lagi, ya. Seterusnya sabda Nabi SAW, Nabi kata dalam kitab Jawharul Mawdu' wa min bihatil qulub, ya. Belajar olehmu akan ilmu. Nabi suruh belajar ilmu. Tu maksudnya belajar ilmu tu dapat pahala. Bahawa belajar ilmu itu kebajikan. Belajar ilmu tu dapat, maksudnya kebajikan tu pahala, dapat baik, ya. Orang pergi minta ilmu tu orang baik, ya. Tu saya kata, saya ada seorang makcik pengajian saya.
Saya jumpa makcik satu hari dalam pengajian saya. Dia duduk senang, tak seronok. Saya tanya apa makcik? Hari ni muka macam tak ceria ya. Sakit ke? Tak. Apa makcik? Saya silap ni. Silap apa? Silap ambil beg. Beg pengajian tu silap ambil. Dia punya minat pengajian. Dia beli beg. Beg tu satu buah kitab. Ni kitab contohnya Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ni ustaz ni mengajar. Dia beli lagi satu beg. Dia bubuh ni kitab hadis 40. Ni ustazah ni mengajar. Ni beg ni pula kitab fiqh. Ni ustaz ni mengajar. Suatu hari saya mengajar, dia silap tarik beg. Dia bawa kitab lain. Contoh saya mengajar, contoh hadis 40, dia pergi bawa beg tadi, beg yang ada buku kitab tafsir, iaitu Pimpinan Ar-Rahman tadi. Jadi orang semua buka kitab apa, dia tak seronok lah. Dia dah salah ambil beg tadi. Allah, saya kata bagusnya makcik ni. Sampai dia ada beg-beg khas untuk pengajiannya. Kitab ni hari apa pengajiannya. Satu hari tu dia ada kesilapan lah. Biasalah kita ni manusia kan. Kadang-kadang tu orang kata terlupa. Lupa hari bulan kan, lupa hari. Tapi ambil beg salah. Bawa mai pengajian. Dia bawa mai, orang semua buka kitab lain, dia buka kitab lain. Jadi hati dia tak seronok lah. Bila tak seronok, muka tak seronok sebab orang semua berpandu pada kitab, dia tak berpandu pada kitab. Sebab kitab silap ambil tadi, pengajian hari lain, ustaz lain, ya. Tu menunjukkan dia cinta ilmu, suka belajar. Saya puji dia. Sebab apa? Dia boleh khaskan beg-beg dia untuk pengajian dan hari-hari tertentu. Ustaz ni, beg ni, buku kitab ni, ya. Jadi dia kata ni, Nabi kata belajar olehmu akan ilmu, bahawa belajar ilmu itu kebajikan, ya. Menuntut ilmu itu ibadah. Kita menuntut ilmu itu ibadah, ya. Diceritakan dalam kitabnya, iaitu dia kata menuntut ilmu ni, kita berada dalam majlis ilmu ni lebih baik daripada kita solat sunat 1000 rakaat. Ni perempuan ikut alamannya ni, setengah 1 jam lebih kurang. Lebih baik daripada perempuan sembahyang sunat 1000 rakaat. Masya-Allah. 1000 tu banyaklah. Masya-Allah. Takkan buat. Dia sembahyang sunat tasbih 4 rakaat tu pun 1 jam agak letih. Tapi puaslah letih sebab kita tasbih sampai kepala kita duduk saja-saja sakit, dia dah macam duduk tenyang-nyang bunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia macam lepas kita main tasbih tu, dia macam dalam kepala kita ni duk bunyi lagi benda tu, tasbih kita baca tadi. Tu yang kebaikan dia tadi, ya. Tu baru kita buat 4 rakaat. Perempuan dan tuan-tuan, kalau 1000 rakaat memang tak buat lah, ya. Yang kita buat duha 2 rakaat. Duha tu sebaik-baiknya 12 rakaat. Tak larat lah 12, kita nampak jalan, ya. Kita buat 2, memadai lah 2 tu. Menandakan kita ni bukan orang yang lalai. Tak buat duha langsung menandakan orang tu lalai. Ya. Tahajud pun 2 rakaat kita buat, ya. Memadai. Jadi dia kata menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah tu dapat pahala, tercatat pahala, ya. Muzakarah ilmu, muzakarah tu bincang. Ni orang pandai-pandai ni, ustaz-ustaz, tok alim ni. Mereka jumpa sama-sama, mereka berbincang tentang ilmu. Bab fiqh bincang. Muzakarah ilmu itu iaitu tasbih. Tasbih macam kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang muzakarah nak bagi faham. Pendapat kamu macam mana? Ambil daripada kitab mana, ambil apa? Hujah-hujah ada tadi, ya. Tu muzakarah ilmu. Muzakarah ilmu itu tasbih. Bahas ilmu itu jihad. Berbahas. Bahas ni macam mana? Kalau apa maksudnya Imam Maliki kata apa? Bab hukum ni. Hukum apa haid apa ni? Imam Syafi'i macam mana? Imam Hambali macam mana? Tu kan kita belajar kalau fiqh.
fiqh wanita tu, ya. Yang membahaskan tentang bab-bab hukum ni. Yang pendapat daripada ulama 4 mazhab ni, ya. Bahas ilmu itu jihad seperti perang sabil dan mengajar ilmu pada orang tak tahu itu sedekah. Puan-puan pun boleh dah mengajar. Sebab selalu pergi pengajian sana, pengajian sini, faham ilmu. Duduk dalam rumah, balik anak menantu, kita ajaklah, sebutlah sikit sebanyak. Ni Tok Guru bagi tahu ni, nak makan telur ayam, basuh dulu kulit dia tadi. Jangan terus ketuk masuk dalam kuali, goreng. Tu nama dia makan tai ayam. Pecahkan telur tak basuh tu, terus goreng. Telur tadi kan dia ada lendir-lendir dia tu, kena kat kulit telur tadi. Apa yang lendir-lendir tadi masuk dalam kuali tadi, tai ayam yang lekat dekat apa dia punya telur, kulit telur tadi pun sebati lah dalam kuali tadi makan. Itu nama dia makan tai ayam, bukan makan telur ayam. Kita dah belajar hukum, kita tahu hukum dah. Sebab sebiji telur ayam tu yang ditelur oleh ayam tadi lah, keluar dari buntut ayam tadi, bercampurlah dengan dia darah, bercampurlah dengan dia najis. Dapat dekat Cina dia lak sikit, dia tak kat rak telur tu, tray tu. Jadi kita nak pergi beli tengok, nampak bersih ya kan. Dia kata bersih, telur bersih ni. Tak payah basuh dah, terus pecahkan masuk dalam kuali, terus buat mata kembau lah. Mata apa kan tak tahulah. Telur kukui lah. Sebenarnya kita seperti makan najis. Dalam bab hukum fiqh dia kata makan najis. Sebab apa? Pada kulit telur tadi masih terdapat najis tadi yang belum dibasuh tadi. Cuma dia lap dia tadi, terletak kat dia punya rak telur tadi kan. Dia kena basuh dulu, ambil air basuh dulu, sapu-sapu, sabun, bukan sabun, ambil lah, kita gosok-gosok dengan macam kita basuh pinggan tu, span. Lepas basuh tu barulah kita masak, ya. Tu kadang-kadang kita nak beli contohnya burger ke, murtabak ke, kadang kita tanya dulu, nak bubur telur lah. Telur ni dah basuh belum? Kadang dia tulis dekat besin tu, dekat rak niaga dia tu, dekat gerai dia tu, telur yang telah dibasuh. Puas hati. Kita nak beli burger yang bubur telur, okey. Kita nak beli murtabak yang campurkan telur, okey. Tapi kalau orang tu tak basuh, Allahu Akbar, kita makan najis. Bukan makan murtabak, tapi makan tai ayam namalah. Murtabak, tai ayam. Tai ayam tu tadi najis. Tai ayam tak nampak najis tadi, tapi pada hukumnya ada najis tadi. Dia kering, ya. Okey, sebab tu kita bila belajar ilmu, kita balik sampaikanlah kepada anak menantu, cucu-cucu, supaya mereka faham. Bila dah opah bagi tahu tu, anak menantu kan akan buat. Tapi kalau opah faham tapi biar, kita berdosa, ya. Okey, lagi seterusnya lagi kita ada sikit lagi saya menjelaskan tentang bab ilmu ni, ya. Nabi bersabda, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tak beramal dengan dia, adalah terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Yang saya kata tadi, kita belajar ilmu, kita amal ke tak amal, kita dapat pahala seperti sembahyang sunat 1000 rakaat pahala kita. Allahu Akbar. Tapi kalau dah belajar ilmu tu amal lah, jangan tak amal. Contoh kata tadi basuh telur tadi kan, basuh lah, jangan balik main duduk macam tu juga, ya. Kata Abi Darda, sikit lagi, lebih kurang 4 minit, ya. Abi Darda kata apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun ar-rabi' fatahlika. Abu Darda pesan apa? Jadi olehmu orang alim. Kalau boleh jadi kita ni jadi orang alim. Tapi tak nampak jalan aku nak jadi orang alim. Jadilah. Tengah ni pun jadilah kan. Jadi orang alim ni kena betul-betul untuk ilmu lah. Pintar daripada kulit ke kulit, masuk pondok, pergi sampai Mesir, sampai mana tu. Tapi tak nampak jalan lah, kita nak jadi orang alim, ya. Jadi olehmu orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Jadi orang belajar boleh kita belajar. Bila orang kata ada Google Meet, pengajian ni sekian, tengok tak belajar hari pun kita boleh ikut. Ada Google Meet, pengajian ceramah di mana, kita ikut, insya-Allah, ya. Jadi kalau tak boleh jadi orang alim, jadilah orang yang belajar.
Tak boleh jadi orang belajar, jadilah orang yang mendengar, suka dengar ilmu. Buka radio, buka TV, dengar ilmu. Dia dengar tentang ilmu, dengar. Oh, macam ni. Zikir apa yang perlu aku buat hari-hari, amalan apa yang baik, ya. Dan jangan jadi orang yang keempat. Orang pertama tadi jadi orang alim, kedua jadi orang belajar, ketiga jadi orang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Orang keempat itu orang yang jahil. Jahil tak mau untuk ilmu. Tak mau, tak suka. Orang kata jom kita masuk Google Meet, jom. Duduk-duduk di rumah ni. Dapat juga dengar kuliah-kuliah agama. Tak nak. Dia tak nak, dia tak suka. Na'udzubillah. Jadi orang jahil tu orang yang tak mau, tak suka pada ilmu, ya. Ajak pun tak mau, ya. Masya Allah, ya. Okey, maka binasa engkau. Jadi orang jahil tu binasa. Abu Darda binasa, rosak. Jahil tak faham. Bab ukur hakam tak tahu, bab semayang pun. Tu yang kita pergi semayang kadang di masjid kalau kata bulan Ramadan, ya. Bila apa semayang sunat tarawih tu, kita tengok macam-macam keadaan orang semayang. Ada yang duduk tahiyat awal, tahiyat awal tak ada. Pas semayang situ kalau semayang fardu lah kan. Semayang fardu dia duduk tahiyat awal, duduk macam tahiyat akhir. Kedudukannya tak betul. Kadang tu semayang nampak jari kaki. Semayang ni rambut nampak tu juntai-juntai. Skart tak pakai ke. Ni segmen keluar habis ni. Orang perempuan kalau semayang nampak rambut sah tak sah? Tak sah ni. Jadi sebab tu jangan semayang kan jaga betul-betul ni. Jangan sampai nampak rambut, jangan terkeluar kaki. Tak boleh, ya. Okey, sikit lagi kita, ya. Penting. Ya, penting itu orang tuntut ilmu tu, itu baikkan niat. Bila kita nak tuntut ilmu ni, kita kena niat. Pergi pengajian ilmu kata, kita niat dan diri kita sahaja aku untuk ilmu ni, ya Allah, untuk menghilangkan kejahilan dalam diri aku. Aku nak pergi untuk ilmu, nak hilang kejahilan. Kejahilan tu apa yang tak tahu. Apa yang kita tak tahu tu akan hilang lah. Sebab apa? Kita bila pergi mengaji tu, kita faham ilmu. Jadi, ilmu wajib dicari, digali, diteroka. Cari buka kitab, baca, dengar tok guru baca, kita semak, ya. Jangan kedekut nak beli kitab. Kalau pengajian mana-mana ada guna kitab, beli. Ya. Kadang baju mahal kita boleh beli, tudung mahal kita boleh beli, bedak mahal boleh beli. Kitab harga RM10, sayang duit nak beli. Pergi kita, masya-Allah. Kitab kalau kita mati, dia jadi pusaka kepada anak-anak cucu. Tengok ni lah kita atuk upah dulu. Dia pun buka tengok, kami pun nak try baca. Dapat pahala. Ya. Okey, lagi. Kita nak hidup kita diberkati Allah SWT. Sebab tu kena belajar ilmu. Jadi untuk itu hari ini kita tajuk kita pun dia punya perbahasan dia pendek je. Sebab tu saya bawa bab ilmu sikit supaya ada penambahan, ya. Jadi untuk mengakhiri majlis ilmu kita hari ini, iaitu saya akan bacakanlah doa, ya. Okey, ya. Dah pukul 10 dah, ya. Okey, lebih kurang 3 minit lagi selesai insya-Allah, ya. Kita baca doa. Okey. Jadi boleh faham kot ilmu ayat apa yang saya sampaikan tadi, insya-Allah, ya. Nanti kita sambung pengajian kita hari lain pula. Untuk mensudahinya kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabas salamah, dan pintu-pintu keselamatan. Wa abwabas sihah, dan pintu-pintu kesihatan. Wa abwaban ni'mah, dan pintu-pintu nikmat. Wa abwabal barakah, dan pintu-pintu keberkatan. Wa abwabal quwwah, dan pintu-pintu kekuatan. Wa abwabal mawaddah, dan pintu-pintu kasih sayang. Wa abwabal rahmah, dan pintu-pintu rahmat. Wa abwabal rizq, dan pintu-pintu rezeki. Wa abwabal ilm, dan pintu-pintu ilmu. Wa abwabal maghfirah, dan pintu-pintu pengampunan. Wa abwabal jannah, dan pintu-pintu syurga. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan kita sudahi majlis ilmu kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga kita sudahi majlis ilmu kita dengan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Ya, saya minta ampun, minta maaf. Ya baik. Jumpa lagi. Baik. Di lain